Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Wan Yusrul Rizal bin Wan Yusof selaku pensyarah bagi subjek Dasar dan Analisis Fiskal GMGF 2033. Saya Guzalina binti Ku Ahmad, nombor matriks 274-224 bersama rakan seperjuangan saya Zuraidah binti Yusof 274693 akan membentangkan tajuk percukaian di mana kami telah memilih cukai pendapatan individu dari negara Singapura sebagai topik pembentangan kami. Pembentangan ini akan dimulakan oleh saya berkaitan dengan prinsip percukaian. Sejarah awal percukaian. Sistem percukaian bermula pada sekitar 3000 sehingga 2800 sebelum Masihi di Mesir. Cukai juga telah dikenakan pada zaman Empayar Rom di bawah pemerintahan Julius Caesar. Beliau telah memperkenalkan cukai jualan ke atas pertukaran barangan yang dibuat pada ketika itu. Pengenalan cukai. Cukai merupakan sejumlah wang atau harta yang wajib dibayar oleh individu dan firma kepada kerajaan oleh hampir keseluruhan negara di dunia. Tujuan utama pembayaran cukai dikenakan adalah untuk meningkatkan hasil dan pendapatan negara dan secara tidak langsung dapat memberikan manfaat kepada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat dalam sesebuah negara. Cukai terbahagi kepada dua kategori, cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung adalah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan individu dan kekayaan seseorang dan dibayar secara langsung kepada kerajaan. Contoh, cukai pendapatan, cukai harta dan cukai korporat. Manakala cukai tidak langsung adalah cukai yang dikenakan ke atas seseorang yang menggunakan barangan dan perkhidmatan. Cukai ini dibayar secara tidak langsung kepada kerajaan. Contoh, duty excise, duty custom. Sebelum kita pergi lebih mendalam, kita kenali dulu Singapura. Asal-usul nama Singapura adalah daripada bahasa Sanskrit iaitu Simhapura ataupun kota singa. Disebabkan itu, Singapura dikenali sebagai kota singa. Singapura terletak di luar hujung selatan Malaysia. Singapura juga dikenali sebagai empat harimau Asia selain daripada negara Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan. Bagi kedudukan ekonomi di Asia Tenggara, Singapura adalah antara negara yang memperolehi keuntungan yang tinggi dari pembayaran cukai. Menurut data yang dikeluarkan oleh worldatlas.com, Singapura menduduki tempat pertama sebagai negara terkaya di Asia Tenggara. Ini berdasarkan kepada purata keluaran dalam negara kasar KDNK per kapita yang dicatatkan oleh Singapura adalah sebanyak AS dolar 65,233 bersamaan dengan ringgit Malaysia 273,083 dan sebahagian keuntungan tersebut diperolehi daripada pembayaran cukai pendapatan individu. Cukai pendapatan individu di Singapura. Dari segi kadar pembayaran cukai, Singapura adalah antara negara yang mengenakan kadar cukai pendapatan individu yang terendah di dunia. Cukai terbahagi kepada tiga jenis iaitu cukai berkadar, progresif dan regresif. Singapura adalah antara negara yang mengamalkan sistem cukai progresif di mana kadar cukai yang tinggi dikenakan kepada mereka yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Cukai pendapatan individu di Singapura dikenakan kepada warga negara Singapura dan bukan warga negara Singapura. Ini adalah merupakan kadar cukai pendapatan individu yang dikenakan. Kadar cukai individu di Singapura bermula dari 0% sehingga kadar maksima iaitu 22% melebihi pendapatan Singapura dolar 320,000. Jadual ini adalah dari tahun taksiran 2017 ke atas.
Definisi cukai. Cukai adalah sebarang caj berbentuk kewangan atau harta benda yang dikenakan oleh kerajaan atau firma yang berada di dalam bidang kuasa sesebuah kerajaan untuk dikumpulkan. Menurut Kamus Britania, cukai bermaksud sejumlah bayaran yang dikenakan oleh kerajaan terhadap individu berdasarkan kepada pendapatan mereka, nilai harta benda dan sebagainya. Selain itu, cukai juga digunakan untuk urusan pentadbiran oleh kerajaan. Kerajaan mempunyai kuasa untuk memutuskan sama ada suatu cukai yang dikenakan tersebut akan dikurangkan atau ditingkatkan. Tujuan pembayaran cukai. Tujuan utama pencukaian adalah untuk meningkatkan hasil pendapatan negara bagi menyokong keperluan rakyat. Dalam mentadbir sebuah negara, kerajaan yang memerintah memerlukan hasil bagi menampung perbelanjaan untuk pembangunan di dalam negara tersebut. Kadar cukai yang diterima akan diagihkan kepada sektor pendidikan dan kesihatan, memberi bantuan kepada golongan isi rumah yang berpendapatan rendah. Kadar cukai pendapatan individu yang dikenakan bergantung kepada status pemastautin seseorang individu. Kadar cukai yang akan dikenakan sekiranya: pertama, warga negara Singapura atau penduduk tetap yang tinggal di Singapura. Kedua, warga asing yang tinggal dan bekerja di Singapura, iaitu menetap di Singapura sekurang-kurangnya selama 183 hari dalam tahun kalender atau sebelumnya, atau tinggal secara berterusan selama 3 tahun berturut-turut walaupun tempoh tinggal di Singapura kurang daripada 183 hari pada tahun pertama dan ketiga. Dan yang ketiga adalah warga asing yang telah bekerja di Singapura berterusan selama 2 tahun dan tempoh tinggal sekurang-kurangnya 183 hari. Kadar cukai yang dikenakan kepada warga negara dan bukan warga negara adalah berbeza, di mana kadar cukai kepada warga negara adalah 0% sehingga 22%. Manakala kadar cukai yang dikenakan kepada bukan warga negara adalah bermula daripada 15% sehingga 22%. Sekian saja pembentangan saya. Seterusnya pembentangan daripada Zuraidah berkaitan dengan implikasi cukai. Silakan Zuraidah. Ya, terima kasih kepada rakan saya Kuzalina Ku Ahmad. Assalamualaikum saya ucapkan. Saya akan meneruskan penerangan berkenaan cukai pendapatan individu di Singapura untuk bahagian B, iaitu implikasi cukai kepada kerajaan dan masyarakat. Okay, di sini kita dapat lihat implikasi cukai implikasi cukai itu hasil daripada sumber pendapatan negara, kelembapan ekonomi, ketidaksamaan sosial, kadar cukai yang dikenakan, keseimbangan politik, ekonomi dan sosial. Implikasi cukai. Ini ringkasan implikasi cukai contoh kepada kerajaan. Dia melibatkan sumber pendapatan utama, suntikan dana, peningkatan taraf hidup rakyat. Dari segi rakyat pula, ia melibatkan ketidaksamaan sosial, keseimbangan dan kesejahteraan hidup, kadar cukai. Jadi saya akan terangkan dengan lebih lanjut berdasarkan kepada ringkasan ini ya. Kesan cukai kepada pendapatan Singapura. Cukai pendapatan individu merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi hasil kerajaan Singapura. Cukai pendapatan yang diperolehi dapat meningkatkan pendapatan negara Singapura. Hasil yang diperolehi daripada pendapatan cukai tersebut dapat dimanfaatkan oleh kerajaan dalam perbelanjaan awam supaya ekonomi negara, terutamanya di negara Singapura, terus berkembang seiring dengan era globalisasi. Hasil kutipan cukai yang dikutip oleh kerajaan Singapura digunakan kembali untuk memastikan ekonomi negara Singapura menjadi lebih kukuh. Cukai pendapatan yang diperolehi digunakan terutamanya semasa negara Singapura mengalami kelembapan ekonomi dengan menyuntik dana kewangan ke dalam ekonomi Singapura.
cukai pendapatan yang diperolehi dapat digunakan oleh kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat agar rakyat dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Kesan kepada rakyat Singapura pula. Antara kesan cukai kepada masyarakat yang sering menjadi isu adalah berkenaan ketidaksamaan sosial. Isu ketidaksamaan sosial ini bermaksud merupakan salah satu cabaran utama kepada setiap negara termasuk Singapura dalam usaha untuk menstabilkan dan memajukan pembangunan negara. Kerajaan Singapura telah melaksanakan cukai pendapatan progresif. Yang kita tahu cukai pendapatan progresif adalah sesiapa yang mempunyai pendapatan yang tinggi, mereka akan dikenakan kadar cukai yang tinggi. Jadi melalui cukai progresif, individu yang mempunyai pendapatan yang tinggi itu perlu membayar cukai yang tinggilah seperti yang dibentangkan oleh kawan saya tadi. Kadar cukai yang dikenakan di Singapura adalah bermula daripada 0% sehingga 22%. Bermakna pendapatan maksimum iaitu yang US dollar, Singapore dollar 322,000 tu, sekiranya penduduk di Singapura mempunyai pendapatan sehingga 320,000, jadi kadar cukai yang dikenakan kepada mereka adalah sebanyak 22%. Selain itu, melalui cukai pendapatan progresif, kerajaan Singapura berjaya menurunkan petunjuk bagi isu ketidaksamarataan ini. Pelaksanaan cukai secara progresif memberi kelebihan yang baik kepada mobiliti sosial dalam negara Singapura seperti taraf hidup masyarakat, pekerjaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat dan juga peluang pendidikan yang sama rata ke atas setiap masyarakat. Pembayaran cukai yang dilakukan mengikut pendapatan yang diperolehi dapat memastikan rakyat tidak akan terasa terbeban untuk melunaskan cukai yang dikenakan kepada mereka. Jadi masyarakat akan dapat hidup tanpa sebarang kerisauan terhadap cukai yang bakal dikenakan kepada mereka. Selain itu, hasil cukai yang diperolehi dapat diberikan kepada golongan yang kurang berkemampuan. Kesan daripada pendapatan cukai tersebut, golongan yang kurang berkemampuan ini dapat menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik dan tenang. Cukai yang dibayar oleh rakyat digunakan oleh kerajaan untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Seperti yang kita tahu, kebanyakan cukai yang diperolehi akan digunakan oleh kerajaan untuk pembinaan seperti jalan raya, universiti, sekolah, pembinaan airport dan sebagainya. Kesimpulan. Okay. Bagi merangka bajet kewangan dan tahunan sesebuah negara, pendapatan yang diterima hasil daripada pembayaran cukai adalah amat penting. Kerana cukai pendapatan adalah sumber utama pendapatan hampir keseluruhan negara di dunia. Okay. Pendapatan cukai yang diterima, seperti yang saya jelaskan tadi, digunakan untuk kerja-kerja pembangunan seperti pembinaan
jalan raya, sekolah, universiti, hospital, klinik dan sebagainya yang kebanyakannya bertujuan untuk memberi manfaat kepada rakyat di dalam sesebuah negara. Cukai yang diperolehi juga akan diagihkan melalui bantuan-bantuan subsidi kepada mereka yang memerlukannya. Jadi sekian sahaja penerangan daripada saya. Saya kembali kepada rakan saya Kuzalina untuk seterusnya. Terima kasih Zuraida di atas perkongsian tadi ya. Okey. Diharap pembentangan kami dapat memberi sedikit maklumat dan perkongsian kepada Encik Wan Yusrul Rizal berkenaan dengan cukai pendapatan individu di Singapura. Okey, sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih daripada kami.